TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 dengan saya Syamira Nazir. Baik, untuk hari ini, subjek yang akan sama-sama kita pelajari selama 1 jam merupakan biologi. Best subjek ni sebab saya pun dulu pernah ambil biologi ya. Okey, kalau nak tahu hari ni kita nak buat apa, kita nak bedah kertas peperiksaan ni dengan cikgu kita. Ayo kita saksikan dahulu profil guru. Baik, itu dia cikgu kita, Cikgu Zamimah dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Mira. Apa khabar cikgu, sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami hari Sama-sama. ini. Cikgu Zamimah, kepada murid-murid di rumah yang kerap ataupun suka menonton Didik TV ni pasti dah cam lah cikgu, dah biasa dah dengan cikgu kan, sebab cikgu dah 4 kali juga datang ya untuk berkongsi ilmu. Terima kasih cikgu. Sama-sama Mira. Okey, baik cikgu, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, kita kenalah ikut SOP kan cikgu. Betul. Memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan pandemik COVID-19 ni. Betul. Oleh itu cikgu dipersilakanlah untuk sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Baik, cikgu ada bawa bekas. Cantiklah bekas cikgu. Tak boleh sipar-siparkan mask yang kita pakai. Betul. Baik. Kemudian bila kita dah buka pelitup muka, kita bolehlah sanitasi tangan kita. Betul. Okey. Alright. Saya juga. Kepada yang tiada bekas ataupun sampul pelitup muka, tak apa. Anda boleh sahaja lipatkan anda punya face mask ke dalam macam ni dan simpankan di tempat yang eloklah. Jangan biarkan dia terdedah kan cikgu? Ya, betul. Okey, kemudian kita sanitasi tangan kita. Baik, Cikgu Zamimah. Cikgu dah mempunyai pengalaman mengajar biologi ni selama 12 tahun? 12 tahun lebih kurangnya. Lebih daripada 1 dekad lah cikgu. Lebih. Hebat cikgu. Dan untuk hari ini, apa yang kita nak belajar ataupun apa yang cikgu nak kongsikan? Teknik menjawab ke? Kita nak bedah kertas peperiksaan ke? Macam mana cikgu? Okey, kita nak bedah kertas peperiksaan. Belum ada lagi kertas peperiksaan Mira untuk KSSM. Bermaksud calon SPM 2021 adalah batch yang pertama yang akan menghadapi format baharu peperiksaan SPM. Jadi untuk batch ni diorang dah tak guna, mereka dah tak guna kertas yang lama dah. Tak guna kertas yang lama. Format yang lama tu dah tak guna. Dia tak adalah terlalu jauh berbeza. Tapi adalah perbezaan dia yang murid-murid perlu tahu. Dan itu yang murid-murid akan belajar hari ini. Betul. Apakah format yang baru, teknik nak menjawab bagaimana. Nak belajar dengan cikgu kan? Betul. Okey, saya rasa kalau macam tu kita perlukan murid-murid lah di studio. Kita perlukan murid-murid, betul. Manakah dia murid-muridnya? Kita persilakan adik-adik ataupun murid-murid dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Silakan, di manakah mereka? Itu dia. Assalamualaikum. Hai semua. Okay. Assalamualaikum boys. Ni semua anak-anak murid cikgu lah. Semua anak murid cikgu. Okey, baik. Mungkin semua lelaki lah ya, tak ada bunga-bunga ya di sekolah lelaki ya cikgu. Semua lelaki, betul. Okey, mungkin anda boleh perkenalkan diri dahulu. Silakan. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Syekh Ahmad Syukur Al-Masri. Saya pelajar Sekolah Sultan Alam Shah dan saya anak murid Cikgu Zamimah. Wah, itu dia. Syekh Aiman. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziq Shah bin Zulfat Isyah. Saya dari Sekolah Sultan Alam Shah. Dan juga saya tak sabar nak belajar bio dengan Cikgu Zamimah. Saya pun tak sabar. Walaupun tak ambil dah kan. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Syaful Nizam. Saya di Sekolah Sultan Alam Shah. Jadi saya tak sabar juga nak belajar dengan Cikgu Zamimah yang merupakan cikgu favourite saya. Wow, cikgu favourite. Okey. Seterusnya yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Faizal.
Saya merupakan pelajar sekolah Sultan Alamsyah dan subjek biologi merupakan subjek kegemaran saya. Wah, Okey, itu dia. Alhamdulillah. Semua murid-murid kita suka subjek ni kan, Suka cikgu? subjek biologi. Betul. Macam mana katalah, cikgu kesayangan ataupun cikgu favourite mereka tau. Maksudnya Cikgu Zamimah Alhamdulillah, memang... sekena sekolah Ya, Alhamdulillah. Cikgu Zamimah memang mempunyai pengalaman yang sangat bagus dalam mengajar mata pelajaran ni kan. InsyaAllah, cikgu cuba bagi yang terbaik. Okey, baik. Sebabkan mereka pun semua suka subjek ni. Mereka pun kata cikgu ajar best kan. Cikgu pun dah tak sabar nak mengajar. Saya pun sama, tak sabar nak juga tahu apakah format yang baharu untuk adik-adik kita yang bakal menduduki kertas SPM 2021 ni. Tapi macam biasa cikgu, kita berhenti berehat dahulu. Boleh? Okey, kita berhenti berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Hanya di Road to Success SPM 2021. Pada pendapat saya, konsep dalam mata pelajaran biologi memerlukan banyak teknik jika kita nak kuasai. Pentaksaran bilik darjah atau PBD yang dilaksanakan oleh guru membantu saya untuk sentiasa fokus ketika sedang belajar. Selain itu, kaedah PBD ini juga memudahkan saya untuk mengenal pasti konsep yang belum saya kuasai pada peringkat yang lebih awal. Dengan itu, saya yakin ketika menjelangi SPM 2021, insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Di studio bukan hanya ada Mira dan juga cikgu berdua sahaja, tetapi juga ada murid-murid dari Sekolah Sultan Alamsyah Putrajaya yang macam mana anda boleh lihat di skrin. Ini dia, kita punya calon-calon SPM 2021. Sekolah lelaki semuanya. Sekolah lelaki semua, Mira. Okey, baik. Cikgu Zamimah tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu kata cikgu nak terangkanlah apakah format baharu untuk kertas SPM Biologi pada tahun ini kan? Betul, Mira. Okey, silakan cikgu. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk murid-murid cikgu di rumah dan murid-murid cikgu yang bakal kembali ke asrama hari Ahad ni. Okey, mereka akan masuk balik ke asrama. Jadi hari ini seperti yang kita Mira dah sebut juga tadi, okey. Calon-calon SPM 2021 merupakan batch yang pertama yang akan menghadapi format baru SPM. Okey, format baru ni yang cikgu nak terangkan apakah formatnya. Okey, dan mungkin cikgu akan tunjuklah beberapa contoh soalan yang sebenarnya tidaklah terlalu asing. Okey, pertukaran format tu pun taklah terlalu banyak. Cuma nanti kita tengoklah macam mana sebenarnya penambahbaikan dilakukan dalam setiap perubahan. Jadi kita mengambil ini secara positif. Okay? Dan KSSM, Mira tahu apa maksud KSSM? Sebab Mira ambil KBSM kan? Yeah. KBS Kemahiran Bersepadu Sekolah Menengah. Okey, kalau KSSM Kemahiran, kurikulum Standard Sekolah Menengah. Okey, nanti kita tengoklah perubahan ataupun perbezaan perbezaan antara KBSM dengan KSSM. Mungkin cikgu akan sebutlah sikit perbezaannya. Okey. Jadi kita mulakan dengan format. Okey, ini kod yang bawah ni adalah kod untuk kertas biologi 4551. Jadi kalau kertas 1 dia akan ada strok kat sini 4551/1, okey 4551/2 dan 4551/3. So ada 3 kertas untuk mata pelajaran biologi. Okey. So, format pentaksiran. Okey, kita lihat dulu elemen-elemen dan konstruk. Okey, kenapa kita kena lihat elemen dan konstruk? Kadang-kadang murid ni dia belajar, dia tengok konten, fokus kepada konten je. Tapi sebenarnya bila kita melihat kepada elemen dan konstruk ini, okay, kita dapat memberi fokus juga. Okey, dalam konten ini apa yang kita kena bagi perhatian? Dalam konten ini apa yang kita kena bagi perhatian? Jadi kita boleh strukturkan cara pembelajaran kita. Sebab cara pembelajaran untuk setiap konstruk ini adalah
berbeza. Okay? Dan setiap konstruk ni dia ada kemahiran yang semakin tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi. Jadi kita kena tengoklah apakah elemen dan konstruknya. Okay, elemen yang pertama, dia melibatkan kemahiran proses sains. Okay, bila kita belajar sains, kita tak boleh lari daripada melihat kemahiran proses sains. Nanti saya akan tunjuk juga apakah kemahiran proses sains yang mana sebenarnya murid-murid ni dia dah jumpa kemahiran proses sains ni sejak mereka mengenal sains di sekolah rendah lagi. Okay. Kemudian kemahiran manipulatif. Okay, macam mana kita nak memanipulasikan pengetahuan-pengetahuan yang kita dah perolehi. Okay, kemudian kita ada sikap saintifik dan nilai-nilai murni dalam setiap pembelajaran cikgu percaya dalam semua subjek. Okay, nilai-nilai murni ni sangat-sangat ditekankan. Kalau murid-murid perasan dalam buku teks di akhir setiap bab, mesti dia kaitkan dengan konsep yang kita dah pelajari dengan nilai-nilai murni. Okay. Kemudian elemen, yang ni kita masuk kepada elemen-elemen mengingat, memahami. Yang ni yang cikgu kata dia setiap elemen ni dia akan meningkat kemahirannya semakin tinggi dan semakin tinggi. Okay. So kita ada yang paling, ini sebenarnya yang paling rendah lah, mengingat. Mengingat contohnya kalau kita belajar struktur, kita hanya perlu lihat dan kita ingat apakah struktur tersebut. Kemudian dia masuk kepada memahami. Memahami ni kalau kita dah tengok struktur, kita dah hafal struktur tersebut, kita kena tahu dan faham fungsi. Itu peringkat memahami. Kemudian mengaplikasi. So peringkat dia akan combine lah, mengingat, kita kena ingat, kita kena faham, baru kita boleh mengaplikasi. Mengaplikasi ni selalunya dalam aplikasi dalam kehidupan seharian kita lah. Dan biologi memang tak lari daripada kita kaitkan apa yang kita belajar dengan kehidupan seharian kita. Sebab tu saya kata biologi ni sangat menarik sebenarnya. Sebab kita nampak, kita buat ini apa kaitan dengan konsep yang kita belajar. Kita buat itu apa kaitan dengan konsep yang kita dah pelajari. Even setiap saat yang kita bernafas ni pun, kita boleh kaitkan dengan, kita boleh nampak. Maksudnya konsep pernafasan yang kita belajar tu kita alaminya setiap saat, setiap detik tanpa gagal, kan? Jadi kita nampak benda tu, sebab tu biologi itu menarik. Okay, kemudian kita dah boleh mengaplikasi, kita boleh menganalisis. Menganalisis maksudnya kita perlu mengingat, kita perlu memahami, kemudian kita boleh mengaplikasi, baru kita boleh menganalisis. Okey, kemudian menilai dan mencipta. Maknanya kemahiran ini semakin tinggilah. Dia kena kuasai yang lain-lain tu dulu, baru boleh sampai kepada mencipta. Okey. Baik, untuk kertas macam cikgu dah sebut tadi, kertas peperiksaan ni murid-murid. Okey, kita ada 3 kertas. Okey, 1, 2, 3. Kod yang cikgu dah sebut tadi, 4551. Ingat 4551 adalah untuk biologi. So stroke 1 untuk kertas 1, stroke 2 untuk kertas 2 dan stroke 3 untuk kertas 3. Okey, stroke 1 ataupun kertas 1 merupakan ujian objektif. Okey, yang ni yang murid-murid paling suka. Betul? Kenapa? Sebab kalau dia tak tahu dia boleh tembak. Tapi betul. Untuk murid-murid, cikgu di sekolah dan di rumah jangan tembak. Sebab apa? Sebab kita dah belajar. Bila kita dah belajar, kita nak cuba jawab yang terbaik. Jawapan paling tepat. Kemudian kita ada kertas 2 ujian subjektif. Yang ni selalunya murid dia akan struggle sikit untuk kertas 2 sebab ni tak boleh tembak-tembak. Dia kena keluarkan balik apa yang dia dah pelajari tu, dia kena ikutlah tadi elemen-elemen konstruk-konstruk tadi tu, dia kena tahu, dia kena boleh ingat, dia kena faham dan seterusnya. Okey, kemudian kertas 3, kertas 3 ni dia ada perubahan yang agak besar. Okey, dalam format SPM 2021 berbanding dengan format yang sebelum ini. Nanti kita bincanglah apa perbezaan dia. Baik. Okey? Alright. Kemudian kita pergi kepada kertas 1. Okey, kertas 1, jenis instrumen dia adalah ujian bertulis. Okey, awak kena duduk dalam bilik peperiksaan. Okey, dan ada kertas soalan dan ada kertas jawapan. Okey, kertas jawapan dia kalau cikgu percaya murid-murid ini pernah menjawab menggunakan kertas jawapan objektif. Okey, yang kita hitamkan A, B, C, D tu kan. Okey, jenis item dia adalah objektif yang mana dia ada pilihan jawapan. Yang ni dia lain sikit. Pilihan jawapan A, B, C dan D. Atau A, B dan C. Kalau sebelum ni kita tengok A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D kan. Tak ada A, B, C. So yang ni dia ada A, B, C, D. Ada juga soalan yang mungkin dia bagi 3 sahaja pilihan jawapan. Okey. Tak pastilah lagi senang ke lagi sukar kalau murid-murid ni rasa pilihan jawapan tu sikit kan. Okey, kemudian ada aneka gabungan. Aneka gabungan ni pun cikgu rasa murid-murid faham yang dia ada statement 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita gabungkan. Gabungan yang mana yang paling tepat. Okey.
Kemudian bilangan soalan ni pun berbeza berbanding dengan format yang sebelum ni. Sebelum ni kita ada 50 soalan. Okey, dan kali ini kita ada 40 soalan sahaja. Jadi markah yang lain yang 10 tu pergi mana? Dia akan pergi ke kertas yang lain lah. Okey, so 40 markah bermaksud satu soalan, satu markah. Okey, dan cara memberi responnya OMR lah, borang jawapan objektif yang ABC yang kita hitamkan tu, dan pastikan yang tu murid-murid kena biasakan sebab cikgu masih jumpa dia dalam dah duduk dalam dewan peperiksaan masih lagi tak bawa pensel. Dia tahu nak jawab kertas satu tapi tak bawa pensel dengan pemadam. Sebenarnya untuk jawab kertas satu yang penting adalah pensel dan pemadam sahaja. Okey, itu yang pentinglah. Kemudian tempoh ujian adalah 1 jam 15 minit. Yang ni cikgu suka sebab 40 soalan 1 jam 15 minit. Betul cikgu. Kalau yang sebelum ni 50 soalan masa yang sama juga 1 jam 15 minit. Oh baik, jadi maksudnya masa tetap sama. Masa tetap sama tapi bilangan soalan yang berubahlah. Bilangan soalan dia dah kurang 10 soalan. Okey. Baik. Alright. Ini yang kita nak kaitkan dengan konstruk tadi. Okay, kita bermula dengan yang mengingatlah. Okey, daripada mengingat, memahami sampai mencipta tadi kita ada 6. Okey, untuk kertas satu kalau murid-murid dapat lihat, okey, kita ada 4 sahaja wajaran konstruk dekat sini. Okey, kita ada peringkat mengingat, kita ada peringkat memahami, kita ada peringkat mengaplikasi dan menganalisis. Bermaksud ini adalah antara peringkat-peringkat yang rendah lah. Yang daripada yang rendah, okey, dia up sikit sampai 4 sahaja. Okey, maksudnya lagi 2 tu tak masuk dalam ni. Okay, maksudnya murid boleh menjawab sebenarnya untuk kertas satu. Betul. Okey. Kemudian pemarkahan adalah dikotomis. Dikotomis ni maksudnya satu soalan, satu markah. Satu soalan, satu markah. Sama ada dia jawab betul, dapat 1 markah, ataupun dia jawab salah, tak ada markah. Itu dikotomis lah. Okey, kemudian kecakupan. Okey, cakupan ni sebenarnya just nak tunjukkan soalan tu dia ambil daripada mana. Soalan tu jangan risau murid-murid kalau yang dekat rumah tak ada internet, tak boleh nak akses internet. Okey, kita punya sumber kita dah cukup dengan buku teks. Okey, kita ada buku teks, kita boleh rujuk kepada buku teks. Sebab cakupan soalan adalah berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP KSSM. Ini rujukan untuk guru dan murid-murid untuk kita tahu apa yang kita kena belajar dalam tajuk ini. Setakat mana yang kita kena tahu dalam konsep tu. Contoh macam pernafasan kan, proses pernafasan. Okey, setakat mana yang kita nak kena tahu pasal proses pernafasan, detail ke ataupun kita nak kena tahu sikit saja ke. Okey, semua itu ada dalam DSKP ni lah. Okey, dalam dokumen standard. Okey, kemudian yang aras kesukaran ni, ini untuk kertas satu, aras kesukaran. Yang ni pun cikgu suka nak tunjuk supaya murid tahu sebenarnya awak boleh skor. Okey, awak boleh skor dengan baik sebab aras rendah. Aras rendah maksudnya soalan yang senang. Okey, aras rendah adalah merangkumi 20 markah. Maksudnya 20 soalan. Sebab dikotomis tadi kan. Okey, 20 markah, 20 soalan bermaksud sekurang-kurangnya awak dah boleh dapat separuh. Kalau aras rendah, bolehlah awak jawab dengan betul, kan? Okey, maksudnya dah separuh dah. Separuh markah daripada kertas satu tu dah boleh skor. Confirm. Okey. Kemudian sederhana 12 markah dan tinggi 8 markah. Yang tinggi ni yang sukar sikit, awak rasa macam sukar, tapi sebenarnya kalau awak betul-betul kuasai konsep, taklah sesukar mana. Dia jadi aras tinggi kerana dia menggunakan soalan kebat ke macam mana cikgu? Ya, betul. Okey, aras tinggi ni dia lebih kepada soalan-soalan kebat lah. Kalau kita tengok konstruk tadi pun dia lebih kepada soalan ni macam mengaplikasi. Dia dah level-level yang ni lah. Baik. Okay? Alright. Kemudian ni peralatan tambahan yang diperlukan adalah kalkulator saintifik. Boleh gunakan kalkulator saintifik, cuma kalau dalam biologi tu dia taklah sebanyak penggunaan dalam matematik ataupun dalam matematik tambahan, fizik dan sebagainya. Okay? Tapi ada. Okay? Jadi sediakanlah. Right. Okay, kemudian kita pergi kepada kertas 2. Okay, kertas 2 merupakan ujian bertulis juga. Murid duduk dalam dewan peperiksaan. Okay, ada kertas soalan, okay, dan murid-murid perlu menulis. Okay, kemudian yang ini lain daripada format yang sebelum ni, lain sedikitlah. Okay, dia ada 3 bahagian. Okay, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Sebelum ni ada 2 sahaja. Okey, ada penambahan. Okay, ada bahagian A, ada bahagian B. Tak ada bahagian C. Okey. Bahagian A adalah soalan berbentuk struktur. Okey, yang mana dia ada 8 soalan. Okey, murid-murid perlu menjawab semua soalan dan jumlah markah adalah 60
60 markah. Okey, nanti kita kira lah total semua berapa. 60 markah ni kena jawab semua. Okey, maknanya soalan 1 sampai soalan 8 adalah soalan struktur. Okey, kemudian bahagian B, dia ada 2 soalan esei. Okey, 2 soalan esei maknanya soalan nombor 9 dengan soalan nombor 10. Okey, dan murid hanya perlu memilih 1 soalan sahaja. Okey, maksudnya ada pilihan dekat sini. Kalau yang sebelum ni bahagian B, dia ada 4 soalan esei. Okey, 4 soalan esei dan murid perlu memilih 2. Okey, yang ini dia ada 2 soalan, murid boleh pilih 1. Okey, dan cikgu nasihatkan supaya murid jangan menjawab dua-dua. Kadang-kadang dia rasa macam tak confident lah satu ni nak jawab dua-dua. Okey, cikgu nasihatkan untuk mengelakkan awak menjawab dua-dua sebab dia akan mengambil masa yang lama. Okey, jadi fokus kepada satu soalan, baca soalan betul-betul dan cuba untuk jawab dengan tepat. Okey, kemudian bahagian C, okey, 1 soalan esei. Okey, yang ni dia tulis item respon terhad. Okey, apakah respon terhad? Respon terhad adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan konsep, mekanisme yang murid-murid ni dia perlu faham mekanisme tersebut dan dia tak boleh, orang kata budak-budak ni cakap tak boleh nak goreng jawapan tu sebab dia betul-betul mengikut fakta. Lah. Betul, dia kena ikut turutan dia. Okey, proses kan. Okey, dan item respon terbuka untuk bahagian C. Okay, yang ini kalau dalam peperiksaan yang sebelum-sebelum ni memang murid sangat berminat untuk jawab item respon terbuka. Okay, kenapa? Sebab biasanya soalan dia berkaitan dengan pencemaran, soalan dia berkaitan dengan diet kita. Okey, yang mana sebenarnya murid-murid ini boleh memberi pendapat. Okey, ini tanya pasal pendapat kita lah. Ya, berdasarkan pendapat, tapi masih lagi berpandukan kepada fakta yang telah kita pelajari. Jadi, bila berdasarkan pendapat, dia rasa macam, aku boleh buat ni, aku boleh tulis panjang-panjang sampai 2 muka surat dia boleh tulis. Tapi kadang-kadang murid-murid ini dia tak dapat nak mengaitkan dengan fakta. Sebab tu bahayanya respon terbuka, itu bahayanya respon terbuka lah. Tapi kebaikannya adalah murid-murid ini biasanya dia ada idea apa dia nak tulis. Okey. Cuma kemahiran untuk mengaitkan dengan konsep yang kita pelajari. Okey, yang ni 20 markah. Jangan lari dari panduan apa yang kita dah belajar. Betul, sebab apa yang kita dah belajar tu itulah sebenarnya yang nak diuji dalam setiap peperiksaan. Tu murid-murid kena ingat peperiksaan adalah untuk menguji kita punya pemahaman. Kita punya penguasaan dalam satu-satu mata pelajaran. Jadi apa sahaja soalan yang ditanya, mestilah berdasarkan kepada apa yang telah kita pelajari. Bukan di luar daripada pengetahuan kita sebenarnya. Sebab tu cikgu tunjuk tadi konstruk. Adakah ini peringkat mengingat? Kalau mengingat, memahami itu, insya-Allah cikgu rasa murid-murid ini dia sebenarnya lebih kepada 2 konstruk ni. Sebab kalau nak exam je semua menghafal, buka buku tebal-tebal, selak kan. Okey, tapi sebenarnya dia lupa yang untuk nak mengaitkan, mengaplikasi, menganalisis semua tu, itu adalah sama juga berdasarkan kepada konsep yang kita dah belajar, cuma tahap pemikiran kita tu kita kena up lagi. Dia memang rasa macam susah sikit biasanya kalau proses berfikir ni, murid-murid ni samalah macam kita pun kan, kadang-kadang kita rasa macam sedikit sukar. Tapi sebenarnya itulah yang kita kena buat untuk menguasai. Okey, itu adalah format kertas 2. Boleh ke murid-murid cikgu? Okey semua. Cuba tunjuk thumbs up sikit kalau thumbs faham. Thumbs up kalau okey. Okey, awak kena bagi perhatian sebab cikgu rasa awak belum dapat lagi set peperiksaan yang komplit, mengikut format yang baru ni kan. Jadi sila bagi perhatian, kalau boleh catat lebih baik. Boleh catat, ada buku catatan dekat depan awak. Baik, untuk kertas 2 lagi. Jumlah markah tadi kita ada 60, kita ada 20 kan. So total adalah 100 markah. So macam mana nak respon? Respon adalah pada kertas soalan itu sendiri. Kalau soalan struktur kita tahu ada soalan, lepas tu ada ruang jawapan. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh. Bukan pakai kertas kajang lain cikgu? Kertas kajang lain. Untuk esei kita pakai kertas kajang lain. Kalau untuk struktur kita tulis pada kertas soalan juga. Baik. Alright, kemudian tempoh ujian adalah 2 jam 30 minit. So ingat, kalau kertas tu 2 jam 30 minit, pastikan awak dah siap-siap ke toilet, awak dah siap-siap makan. Kan? Sebab 2 jam 30 minit ni kita nak menjawab. Okey, so sama juga wajaran. Okey, kalau kita nak tengok beza wajaran konstruk yang disediakan dalam kertas 2 berbanding kertas 1, kita ada mengingat. Kertas 1 kita ada memahami, kita ada mengaplikasi dan kita ada menganalisis. Tapi untuk kertas 2 ni dia up lagi, menilai dan mencipta. Maksudnya dia punya tahap pemikiran yang awak kena perah sikit, awak punya
pemikiran tu adalah kepada menilai dan mencipta juga. Walaupun sebenarnya dia punya pembahagian dia ada sedikit je lah, okey, untuk soalan yang menilai dan mencipta ni. Okey, tapi masih lagi awak perlu mencuba untuk menjawab dengan tepat. Okey, kemudian pemarkahan kalau tadi dikotomis, yang ni adalah analytical. Analytical ni bermaksud dia cara pemarkahan dia adalah mengikut point. Kalau ada point jawapan tu, okey, kita consider 1 markah. Okey, kalau misal kata pemarkahan tu 2 markah yang diperuntukkan. Kalau ada 2 point, barulah murid boleh dapat 2 markah. Okey, so maksudnya tak semestinya kalau dalam jawapan dia tu ada jawapan yang salah, kita tengok ada jawapan yang betul tak. Kalau ada jawapan yang betul, masih lagi ada markah. Kalau yang kertas 1 tadi sama ada betul ataupun salah sahaja. Okey, sama ada markah 1 ataupun tak ada markah. Okey. Itu kertas 2. Okey, cakupan sama. Okey, kita merujuk kepada standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP. Ini dokumen yang kita rujuk, okey, untuk pembelajaran. Setakat mana yang kita nak belajar, setakat mana yang kita perlu tahu. Kadang-kadang murid ini terlalu advance. Bila dalam kelas kan tanya soalan, kita ni macam doktor. Cikgu kena tahu semua. Yes, okey, memang cikgu akan cuba untuk tahu semua, untuk jawab apa yang murid tanya. Tapi awak sendiri, okey, kalau awak terlalu curious, okey, awak kena back to DSKP kita ataupun buku teks kita. Okey, setakat mana yang awak perlu tahu, sebab cikgu takut kalau satu-satu konsep tu awak terlalu advance, okey, nanti konsep-konsep lain mungkin akan keciciran. So kita kuasai dulu apa yang ada dalam buku teks, apa yang ada dalam silibus kita, lepas tu barulah kita dig lagi ataupun kita cari lagi knowledge. Okey, memang eloknya macam itulah. Okey, kita cari lagi sebab sumber kita adalah unlimited kan, pelbagai. Okey, kita boleh tengok dalam internet. Tetapi bahayanya dalam internet tu sebab tak ada kesahihan. Jadi apa-apa pun kalau ada query ataupun ada percanggahan, okey, percanggahan konsep yang kita dapati dalam soalan, okey, ataupun dalam konsep yang kita belajar, kita kena rujuk kepada buku teks. Okey. Alright. Kemudian aras rendah, sederhana, tinggi pun kalau kita tengok aras rendah ni banyak markah dia, 50 markah. Bermaksud separuh. Kan, daripada 100 tadi tu, betul? Separuh, maksudnya separuh memang dah confirm dapat dah. Okay, kalau separuh 50, grade awak apa? C kan? Sekurang-kurangnya situ dah dapat dah. So biologi ni memang takkan boleh fail. Dah kredit lah sekurang-kurangnya kan? Dah kredit dah, kan? So memang takkan boleh fail. Jadi jangan risaulah, okey? Kadang-kadang budak-budak ini takut nak tak start belajar lagi, dah baru nak berkenalan, especially murid tingkatan 4 kan, baru nak berkenalan dengan subjek biologi dah takut dah kan. Okey, don't worry, biologi tak susah. Okey, dan kalkulator juga boleh digunakan. Seterusnya, okey, kertas 3. Kertas 3 ni yang lain. Sebelum ni kita sit in, kita duduk dekat meja, tulis atas kertas. Okey, masa 2 jam. Masa 1 jam 30 minit. Okey, yang ini kita kena duduk dalam makmal. Okey. Sebab dulu cikgu masa saya ambil kertas 3 ni, saya jawab eksperimen punya soalan. Betul ke cikgu? Ya, betul. Eksperimen. Kertas 3 memang berkaitan dengan eksperimen. Cuma yang kali ini kita kena hands on murid-murid. Kita kena buat. Awak kena Aiman, awak kena guna cikgu akan tengok macam mana cara awak guna apparatus. Okey? Alright. Jadi instrumen dia adalah ujian amali. Item dia ada 2 jenis, ada item subjektif, ada item berstruktur. Okay, berstruktur ni murid-murid kalau dia ambil PT3, dia akan biasalah dengan item berstruktur ni. Okey, kemudian bilangan. Okey, bilangan dia ada 3 soalan. 3 soalan ni maksudnya awak akan jawab 3 subjek serentak mengikut subjek yang awak daftarkan. Okey, kalau macam sekolah Sultan Alam Shah, mungkin dia ambil fizik, kimia, biologi. So 3-3 ni dia kena jawab sekali. Okey. Okey. So setiap item adalah 15 markah. Masih ada kertas. Okey, tapi kertas tu adalah untuk awak menjawab, okey, sambil membuat eksperimen, menjalankan amali. Okey. Maksudnya dia punya penilaian tu daripada pemerhatian cikgu ataupun daripada penilaian pemerhatian penilai, okey, dan juga daripada kertas jawapan murid-murid. Okey. Kemudian okey, tempoh. Awak ada 5 minit untuk sesi merancang. Jadi bila lihat soalan, okey, awak ada 5 minit untuk merancang eksperimen, okey, dan menyemak aparatus ataupun peralatan-peralatan yang disediakan, adakah berfungsi ataupun tidak dan sebagainya. Bermaksud untuk persediaan lah. Okey, kemudian
Masa menjawab adalah 40 minit. Adalah rotation dia tu nanti cikgu akan brief sewaktu hampir kepada peperiksaan. Okey, itulah dia beza untuk kertas 3. Kalau dahulu kertas 3 kita hanya duduk sahaja duduk jawab. dalam exam, betul. Kalau yang sekarang ni kita kena jawab juga tetapi kena buat amali buat amali sekali. Pada waktu yang sama. Betul. Jadi masa kita buat eksperimen dalam kelas tu, masa kita belajar tu kena pastikan semua murid dapat hands on dan memahami cara macam mana nak menggunakan sekurang-kurangnya yang basic tu, tahu macam mana nak guna apparatus tu, macam mana nak guna apparatus ni. Lepas tu kita tengoklah eksperimen-eksperimen tu macam mana nak dijalankan. Okey, baik, faham. Okey, murid-murid semua okey? Boleh ke? Semua okey? Nampak angguk semua tu faham ya? Okey, nampak okey, semua baik. Alhamdulillah semua faham. Okey, kita berhenti berehat dulu cikgu. Okey, Mira. Okey, adik-adik kita berhenti berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2021. Mata pelajaran biologi merupakan mata pelajaran yang sangat menarik dan bermanfaat bagi saya. Proses pembelajaran yang dijalankan di sekolah telah memberi peluang kepada kami untuk mempamerkan lebih banyak kreativiti melalui pembelajaran berasaskan projek yang juga sangat membantu kami dalam memahami konsep-konsep terutama berkaitan struktur dan mekanisme dalam benda. Biologi merupakan antara subjek yang mencabar kerana untuk menguasai subjek ini memerlukan fokus yang tinggi dan kemahiran belajar yang pelbagai. Namun dengan kaedah PDPC yang berpusatkan murid, saya dapat mempraktikkan pelbagai kemahiran yang dapat membantu saya untuk menguasai dengan mudah. InsyaAllah, saya akan jadi calon yang bersedia. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021 dengan Mira dan juga Cikgu Zamimah. Hari ini kita akan belajar ataupun bedah format kertas peperiksaan biologi. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu ada menerangkan tentang format-format baharu untuk kertas peperiksaan biologi kan? Betul. Kertas 1, 2 dan juga 3. Baik Cikgu, untuk yang kali ini pula Cikgu nak menerangkan apa? Okey, tadi cikgu dah terangkan tentang format 1, 2, 3. Sekarang kita nak tengok pula contoh item. Contoh item ni memang kita tak jumpa lagi soalan peperiksaan sebenar. Tapi berdasarkan kepada format-format tadi, kita bolehlah tengok beberapa contoh. Untuk kertas 1, cikgu ingatkan balik. Konstruk ni penting Konstruk ni walaupun murid rasa macam, kenapa nak kena tahu konstruk ni? Daripada konstruk ni lah murid-murid akan plan. Macam mana nak menguasai konsep ni, macam mana nak menguasai konsep ni dan seterusnya. So kalau mengingat, kita tahulah kita just perlu mungkin kalau ada lukisan, kita cuba lukis, kita cuba label setakat itu. Kemudian kalau perlu memahami, kita kena hafal lah apa fungsi-fungsi dia dan sebagainya. Kalau mengaplikasi, yang ni kita kena cuba buat banyak contoh-contoh latihan, contoh-contoh soalan, kemudian menganalisis. So ini konstruk untuk kertas 1, ada 4 je daripada 6. Jadi contoh soalan, kita tengok contoh mengingat. Siapa boleh bacakan dan jawab soalan 1? Siapa? Angkat tangan. Siapakah gerangannya? Oh, malu-malu lah. Malu-malu, okey. Itu dia. Ahmad Hero kita. Okey. Ferhat. Ferhat. Okey, Ferhat. Saya cuba je. Okey, cuba. Kalau salah tak apa. Cikgu betulkan. Cikgu, tak nampak soalan. Tak nampak soalan. Okey, nampak, cikgu bacakan. Okey, nanti Farah cuba jawab ya. Pernyataan berikut adalah simptom yang dialami oleh seorang pesakit. Dan simptomnya apa? Kalau awak pernah tengok cikgu buat rancangan teknik menjawab kertas 1 untuk SPM 2020, cikgu dah terangkan jenis-jenis stimulus. Ini nama dia stimulus. Okey, so jenis-jenis stimulus ini bentuk pernyataan. So pernyataan yang dia bagi, 1 taksub dengan berat badan.
Yang kedua, sengaja memuntahkan makanan. Dan yang ketiga, mengalami penyahidratan, dehydration. Apa masalah kesihatan yang dialami oleh pesakit tersebut? Jawapannya, adakah gastritis, reflux acid, C. bulimia nervosa ataupun D. anorexia nervosa? Mana satukah jawapannya? Fahad rasa jawapannya yang mana? Jawapan saya jawab A, gastritis. Wow. Gastritis. Adakah anda yakin? Yakin ini ke? peringkat mengingat. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, bila cikgu akan terangkan juga teknik menjawab sikit. Okey, so pertama sekali kita kena baca soalan. Thank you Farhad. Okay, cikgu akan kita tengok jawapan Farhad betul ke tak. Okey, pertama sekali kita kena membaca soalan sepenuhnya. Okey, kemudian kita kena lihat jenis stimulus. Sebab jenis stimulus ni ada yang bentuk penyataan, ada yang bentuk diagram, gambar rajah, ada yang bentuk proses, okey, menerangkan proses dan sebagainya. Okey. Jadi yang ni berbentuk penyataan, jadi kena baca semualah. Okey, kemudian jawapan. Baca ke semua pilihan jawapan. Okey, lepas tu baru kita cuba buat pilihan yang betul. Okey, kita boleh cancel mana jawapan yang memang confirm salah. Okey, kalau dekat sini sebenarnya dia punya keyword dia adalah sengaja memuntahkan makanan. Sebab kalau yang taksub dengan berat badan ni dia ada dua jenis penyakit, okey, yang kita dah pelajari, sama ada bulimia ataupun anorexia nervosa. Okey, so gastritis ni okey kita boleh potong sebenarnya. Okey, reflux acid pun adalah antara yang tak berkaitan. Okey, kemudian mengalami penyahidratan. Okey, yang ini sedikit general lah. Penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan macam food poisoning pun boleh menyebabkan penyahidratan. Tapi dia punya keyword dia ini. Okey, penyakit yang berkaitan dengan bulimia nervosa sebenarnya. Okey, sebenarnya dia adalah sejenis penyakit mental yang mana dia akan makan dengan banyak, kemudian dia akan rasa bersalah, okey, kemudian dia akan muntahkan makanan tersebut. Di awalnya dia akan sengaja memuntahkan, tapi lama kelamaan sistem badan akan detect, okey, itu keperluan badan dia. Jadi setiap kali makan dia akan muntah, lepas makan dia akan muntah. Lama kelamaan badan dia tak ada nutrisi. Wow, macam tu. Betul. Okay, kalau macam nervosa ni memang dia totally avoid makanan. Langsung tak makan, langsung, sebab cikgu? dia rasa macam dia gemuk walaupun dia kurus sebenarnya, tapi dia rasa dia gemuk. Jadi dia avoid. Dia mengelak untuk makan. Okey, thank you Fred. Okey, kemudian ini mengingat kemudian kita pergi kepada memahami. Okey, siapa boleh baca? Saya cikgu. Okey, silakan Amar. Silakan. Amar. Dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris cikgu? Bahasa Melayu Amar. Bahasa Melayu. Kelogen diperlukan untuk membentuk sejenis tisu dalam manusia. Okey. Apakah alasan terbaik untuk mengambil kelogen? Okey, collagen. Okey, kalau dalam soalan kita tengok dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, dua bahasa sebab kita ada DLP, dual language program. Maksudnya ada murid-murid yang terpilih ni dia akan belajar sains dalam bahasa Inggeris. Jadi kita provide dua-dua lah. Kita bagi dua-dua, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, yang mana mengikut keselesaan murid-murid. Jadi yang ini dia ada statement. Okey, ini pun dia punya stimulus dia adalah penyataan. Okey, kemudian soalan dia, apakah alasan terbaik untuk mengambil collagen? Kalau kita tengok dalam iklan pun banyak kan. Okey, nutrisi ni ada collagen, nutrisi ni ada collagen. Kan? So apa sebenarnya kegunaan collagen? Jadi kita boleh tengok dekat sini, okey, jawapan ni memang panjang sikit. Tapi memang kena baca semua supaya kita boleh dapat jawapan yang terbaik. Itu teknik menjawab kertas satu. Okey, cikgu pergi terus kepada jawapan. Untuk yang ini kita ada A sebagai komponen untuk membentuk otot regang di dalam kulit. Okey, ataupun sebagai tisu adipos di bawah kulit, ataupun sebagai tisu epitelium di bawah kulit, ataupun sebagai tisu penghubung bergentian di dalam kulit. Okey, kalau kita tengok sekali pandang, okey, mungkin jawapan dia A sebab collagen ni untuk meregangkan kan. Okey, tapi kalau dalam konsep yang kita pelajari, okey, collagen adalah sebenarnya sejenis tisu penghubung. Okey, so sebagai tisu penghubung bergentian di dalam kulit. Baik. Okey, alright. Boleh memahami? Maksudnya apa? Awak kena baca dan kena faham. Konsep ni awak kena faham apakah fungsi-fungsi. Okey, fungsi struktur ataupun fungsi bahan yang kita belajar dalam biologi. Okey, seterusnya mengaplikasi. Ada yang boleh jawab tak? Mengaplikasi. Level up sikit ni.
Apa tu cikgu? DNA. Apa ni? Aiman? Okey, Aiman. Silakan Aiman. Apa ni Aiman? Saya layu. Okey, silakan. Ni cap jari Raja 29 menunjukkan cap jari DNA daripada satu pasangan suami isteri. Okey. Ni bukan cap jari kita tahu, ni cap jari DNA. Ni nama dia DNA fingerprint. Bukan cap jari yang ni, tapi DNA fingerprint. Satu teknologi untuk mengesan. Okey, mengesan hubungan DNA anak dengan mak dan bapanya. Okey. So baca dulu soalan. Okey, dah baca. Kemudian soalan dia apa, Aiman? Antara berikut. Jangan lupa Antara berikut yang manakah kemungkinan cap jari DNA anak pasangan tersebut? Betul. So dia bagi DNA fingerprint ataupun cap jari DNA suami, cap jari DNA isteri. Kemudian dia bagi 4 pilihan jawapan. Dia suruh pilih yang mana satu cap jari DNA anak untuk pasangan ini. Jadi cara nak menjawabnya adalah kita kena compare. Okey, line yang warna hitam ni antara suami dengan isteri, yang manakah antara keempat-empat anak ni ataupun antara keempat-empat pilihan ni yang match ataupun yang bersesuaian paling banyak dengan pasangan suami isteri ni. Okey, jadi sebenarnya dia punya kaedah dia kita kena conteng sikitlah. Okey. Yang kita kira yang ni ada match tak? Okey, contoh yang ni kan. Garisan yang ni, garisan yang ini, okey, ada tak match dengan mak atau ayah? Kalau kita tengok kat sini tak ada. Okey, so kita tak boleh tick dekat situ. Okey. Kita tengok next. Okey, next yang bawah lah. Okey, yang bawah ni ada tak match dengan mak atau ayah? Tak ada. 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 Dekat Ada. mak dia ada kan? Ya. Okey, so kita boleh kira sebagai satu. Okay, lepas tu kita tengoklah line-line yang lain. So bila kita dah letak semua, okey, Aiman ada jawapan tak? Apa jawapan dia, Aiman? Untuk yang ni saya rasa C kot. Sikut. Okey, C. Jawapan dia jawapan dia C. Okey. Kenapa jawapan dia C? Kalau kita dah buat apa yang cikgu tunjukkan tadi, okey, kita akan dapati C akan match ataupun sesuai lebih banyak garisan ni dengan suami dan isteri ataupun mak dengan ayah ni berbanding dengan pilihan yang lain. Okey, sebab kita ada yang ni match dengan mak. Okey, yang ini match dengan ayah, yang ini match dengan mak. Okey, yang ini ada match dengan ayah, yang ini match dengan mak. Boleh katakan semua match. Baik. Maksudnya kena kira-kira lah kan, ikut. Ya, dia kena tengok. Okey, yang ni match tak? Yang ni ada tak? Yang ni ada tak? Sama ada dengan mak ataupun dengan ayah. Baik. Senang je sebenarnya yang ni. Tapi bila tengok yang ni kan, murid akan macam, alamak apa benda ni? Kalau tak buat latihan sebelum ni. Sebab tu, cikgu pesan kalau kertas satu, pastikan awak buat latihan yang banyak. Sebab bentuk soalan adalah pelbagai, bentuk stimulus juga adalah pelbagai. Baik. Tapi sebenarnya konsep dia konsep yang kita dah belajar. Sebab tu biologi ni yang dia sukar sedikit. Okey, bagi cikgu lah. Okay, sebagai cikgu, konsep tu insya-Allah tak ada masalah untuk murid-murid kuasai. Tapi untuk mengenal pasti atau untuk memahami soalan tu mungkin ada sedikit masalah sebab dia tak nampak angle mana sebenarnya yang ditanya. Dalam konsep yang sebenarnya dia dah belajar. Okey, so kena buat latihan. Right? Masih ada masa lagi, awal lagi. Dan cuba cari latihan-latihan kertas satu. Kertas satu tak ada masalah, tak perlu nak tengok format pun. Okey, soalan dia lebih kurang, konsep dia pun yang kita belajar. Okey. Kemudian menganalisis, okey, ini up sikit. Okey, banyak lagi lah yang kena baca. Okey, sekali lagi baca soalan. Okey, kemudian ini adalah jadual, stimulus berbentuk jadual. Okey, kemudian ini statement, okey, pernyataan, stimulus berbentuk jadual dan soalan. Okey, lepas tu kena baca semua pilihan jawapan baru boleh menjawab. Okey, cikgu terus kepada kertas 2. Kertas 2, cikgu ingatkan lagi sekali kita ada 6 konstruk. Okey, 4 konstruk seperti dalam kertas 1 dan ada tambahan konstruk menilai dan juga mencipta. Maksudnya peringkat pemikiran yang awak kena bersedia, okey, adalah lebih tinggi. Okey, untuk soalan-soalan kebat. Okey, sekali lagi cikgu ulang, soalan ada 3 bahagian. Bahagian A, soalan 1 sampai 8, bahagian B, soalan 9 dan 10. Perlu pilih satu sahaja. Okey, dan soalan C, kita ada item respon terbuka yang boleh bagi pendapat. Okey, dan satu soalan tu awak kena jawab. Okey? Alright. Ni contoh. Yang ni boleh jawab tak? Basic ni. Siapa nak jawab? Saya je. Okey, Danish. Okey. Raja 6.1 menunjukkan sebahagian daripada sistem respirasi manusia. Okey, itu soalan. Pada Raja 6.1, E dan Q.
Okey, apa P? P otot interkosta. Otot interkosta. Ada berapa lapis otot interkosta? Kita ada luar dan Dalam. dalam. So ada 2 lapis. Okey, yang Q apa? Q tulang rusuk. Tulang rusuk. Tengok jawapan dia. Otot interkosta dan Tulang rusuk, betul. Ini confirm A+ ni cikgu. InsyaAllah amin. InsyaAllah amin. Okey. Okey. So ini adalah peringkat mengingat. So kita kena Baik. ingatlah. Kita just kena tahu okey ini apa, itu apa. Itu mengingat. Okay, kita tak perlu tahu lagi fungsi dia sebab bila dah sampai kepada fungsi dia dah up kepada memahami. Okey. So yang ini siapa yang boleh jawab? Ada tak yang nak jawab? Silakan calon seterusnya. Calon SPM kita. Ada yang angkat tangan? Aiman tu macam nak jawab je tu cikgu. Nak jawab. Okey, Aiman baca dulu. Silakan Aiman. Soalan. Nanti cikgu bantu. Hilang terus tutup skrin dah cikgu. Boleh juga. Okey. Silakan. Baca dulu soalan. Raja 62 menunjukkan satu peringkat dalam pernafasan manusia. Okey. Nyatakan peringkat pernafasan yang ditunjukkan dalam Raja 6.2. Okey, so yang ini apa peringkat, yang mana yang ditunjuk peringkat? Sebenarnya ini yang ditunjukkan peringkat pernafasan. Okey, yang ditunjukkan adalah organ-organ yang terlibat ataupun struktur yang terlibat dalam pernafasan. Jadi peringkat pernafasan anak panah ni menunjukkan diaphragm, diafragma ni ke bawah. Okey, so bila diafragma ke bawah, apakah nyatakan peringkat pernafasan? Apakah sebenarnya yang berlaku? Yang ini kenapa memahami sebab dia kena tahu dia dah tahu ini adalah diafragma. Okey, peringkat mengingat. Kemudian dia kena tahu apakah fungsi dia. So dia masuk kepada memahami. Nak tahu fungsi dia. Terus. Ni fungsi dia. Fungsi dia? Okey, so otot diafragma mengecut dan turun ke bawah. Okey. Kenapa Farhad? Saya pula yang tanya. Farhad kenapa? Tahu tak? Kenapa dia mengecut dan turun ke bawah? Untuk apa? Farhad senyap je dari tadi. Apa? Mengecut dan turun ke bawah. Okey. Sebab dia mengambil nafas. Ini adalah proses inhalation ataupun mengambil nafas. Tarik nafas. Proses tarik nafas. Okey, so diaphragm kena mengecut dan turun ke bawah supaya kapasiti ataupun volume isi padu rongga toraks ni bertambah, tekanan menurun. Jadi tekanan dekat luar lebih tinggi, so udara boleh masuk. Baik, faham. So kena fahamlah proses dia. Kalau tak faham memang susah nak jawab. Walaupun markah dia 1 je kat sini. Okey. Soalan senang macam ni lah yang kadang-kadang pelajar kita terlepas pandang kan cikgu? Betul. Soalan yang mudah macam ni. Nampak macam, apa benda yang ni? Sebenarnya kita dah belajar apa ini, apa fungsi dia. Okey, apakah tulang rusuk, apa fungsi dia, apa otot interkosta, apa fungsi dia. So bila dah faham semua tu baru boleh jawab. Baik, itu dia. Okey, cikgu. Saya rasa semua okey ke? Adik-adik kita okey? Faham semua? Calon-calon SPM? Anggut semua tu tersenyum, jawab betul tadi. Okey, tahniah. Okey cikgu, sebelum kita akhiri Road to Success kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh buat sedikit rumusan ataupun kesimpulan apa yang kita belajar. Mungkin daripada segi kertasnya ke yang berbeza. Silakan cikgu. Okey, jadi cikgu kalau murid-murid ikuti cikgu daripada awal tadi, cikgu dah buat beberapa perbandingan antara yang format sebelum ni dan format yang baru yang akan murid-murid hadapi. Jadi sebenarnya cikgu buat perbandingan tu memang bukannya awak perlu tahu okey dulu macam mana sekarang macam mana, tak. Cikgu nak bagi tahu, nak menunjukkan yang perubahan itu adalah penambahbaikan. Maksudnya lebih memudahkan awak. Jadi awak carilah di mana ciri-ciri yang lebih mudah tu. Dan cikgu dah highlightkan juga yang mana yang lebih mudah. Jadi awak kena tackle bahagian yang lebih mudah tu dan cuba menyusun awak punya strategi pembelajaran. Okey, mengikut konstruk yang cikgu dah ajar. Okey, sebab biologi ni macam cikgu kata tadi, cikgu nak tekankan satu konsep. Okey, murid-murid boleh melihat daripada pelbagai sudut dan soalan pun boleh ditanya daripada pelbagai sudut. Okey, jadi kena pastikan murid-murid bila baca soalan faham apa sebenarnya kehendak soalan. Sebab dan kena sentiasa ingat soalan yang ditanya adalah untuk menguji apa yang awak dah pelajari. Bukannya apa yang awak tak tahu. Jadi kalau awak tak tahu, awak kena cek balik aku dah habis study ke. Jadi pastikan semua murid-murid jadi calon yang bersedia. Sebab tu kita perkenalkan format peperiksaan ni lebih awal. Jadi murid-murid boleh merancang. Ingat setiap kali awak belajar mesti ada perancangan yang rapi. Study smart
and study hard. Betul. Itu dia cikgu kita. Study Betul. smart and study hard. Yang paling penting sekali macam cikgu dah ingatkan dan pesan banyak kali, lakukanlah latihan dengan kerap supaya kita lagi mudah faham dan ingat. Kan cikgu? Okey, kepada kita punya calon-calon SPM 2021 dari sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya, selamat maju jaya saya ucapkan kepada anda semua. Semoga masing-masing beroleh keputusan yang cemerlang, dapat A+ cikgu. InsyaAllah, amin. Bukan saja kepada sekolah ini tetapi murid-murid cikgu di rumah juga. Betul, kepada semua murid-murid ataupun calon-calon yang bakal menduduki kertas peperiksaan SPM Biologi untuk tahun ini. Baik, terima kasih saya mengucapkan kepada anda yang setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih juga lagi sekali kepada cikgu kerana sudi berkongsi ilmu di pentas ini, di kelas kita hari ini. Okey, kepada anda di rumah, kalau nak tahu seterusnya kita ada subjek apa, mata pelajaran apa, guru siapa pula, jangan lupa untuk saksikan Road to Success SPM 2021 di lain waktu pula. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye cikgu. Didik TV KPM. Dalam acaranya ada harapan, dalam tegurannya ada doa, dalam marahnya ada sayang, dalam diamnya ada kebijaksanaan, dalam tangannya ada sasiah terbina. Guru, kegigihanmu dalam mendidik anak bangsa tidak ternilai pengorbanannya, kerana kamu adalah dian yang membakar. Terima kasih